أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan, keselamatan, kesembuhan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, kesatuan, kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para penonton, para jemaah yang saya hormati, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para jemaah semua dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan ada terdengar berita katanya tak lama lagi dah boleh, inilah berita mungkin baik bagi ramai orang, iaitu dah boleh makan 5 orang dekat luar. Dan satu lagi berita ni, kawan-kawan yang main bola ni kata dah boleh main bola kat luar dah. Mana 10 orang katanya, wallahualam. Jadi kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa tadi, mudah-mudahan dibukakan segala kebaikan, kesembuhan, kesihatan, insya-Allah kepada bukan setakat di Singapura saja, kepada seluruh manusia, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah rahimakumullah, kita teruskan pengajian kita buku Pahala Hidup 7000 tahun ni, yang kita masya-Allah ada tajuk-tajuk yang kita tambah dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak bicarakan iaitu berkenaan kelebihan syurga Firdaus ataupun 7 kelebihan syurga Firdausil A'la dari syurga-syurga yang lain. Para jemaah, hari ini kita nak bicarakan. Kita seringkali berdoa mengharapkan untuk dapat masuk syurga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, kan? Kita minta pada Allah syurga. Dan kita nak tahu juga syurga Al-Firdaus ni, 7 kelebihan syurga Firdaus Al-A'la dibandingkan daripada syurga-syurga yang lain. Apa kelebihan dia para jemaah? Jadi mudah-mudahan ini memberi perangsang, memberi semangat kepada kita, para jemaah, pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya berlomba-lomba mendapatkan syurga yang terbaik. Ini sebab Rasulullah pun ada sebut, idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus. Jika kamu minta kepada Allah Ta'ala syurga, minta syurga Firdaus. Sebab apa para penonton, para jemaah, insya-Allah kita akan bicarakan nanti antara kelebihan. Sebenarnya banyak perbezaan antara syurga Firdaus dengan syurga yang lain, tapi kita fokus hari ini 7 saja, sebab kalau lebih lagi takut tak ada time. Orang sekarang sikit-sikit no time. Jadi kita pun ambil yang lebih utama di sini. Dan insya-Allah kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita untuk menuju ke syurga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insya-Allah dikumpulkan bersama baginda alaihi salatu wassalam. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jadi buku yang kita bicarakan di sini para jemaah, pahala hidup 7,000 tahun ataupun bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun, sebenarnya disusun untuk membawa kita mudah-mudahan ke syurga yang paling tinggi. Jadi ini yang kita harapkan, antaranya syurga Firdausil A'la. Dan nanti insyaAllah akan dibincangkan juga sebab apa kadang-kadang saya terbaca Al-Quran mengatakan bahawa kita akan masuk syurga ni selama-lamanya, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat secara umum tu kekal selama-lama, tapi kalau nanti akan dilihat nanti daripada hadis-hadis, daripada penerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita faham kenapa dalam syurga kita hidup dia terlalu lama. Jadi apabila dah terlalu lama tu dinamakan khalidina fiha, kekal. Sebab apa? Nanti insya-Allah kita akan lihat. Dan satu lagi sebelum saya nak bicarakan 7 kelebihan syurga Firdausil A'la ni, mungkin ada yang bertanya berkenaan, seringkali kita ada membaca doa ni, Ilahi lastulil firdaus. Ilahi lastulil firdaus si ahla. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu. Syurga yang maksud ini syurga Firdaus. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan ini memanglah, ini sebenarnya disusun syair ni, bacaan ni, kasidah ke syair ni. Ada seorang orang Arab dahulu, dia seorang penulis syair, jadi dia ada buat kesalahan besar, jadi dia betul-betul minta ampun kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia buat syair, dan syair ni pula menjadi masyhur sehingga diamalkan oleh seluruh dunia umat Islam. Sehingga di Mesir pun terkenal, di Singapura, mana-mana negara tahu. Ini mungkin berkat orang tu yang, saya lupa nama dah, orang Arab ni, dia dah betul-betul bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat ni, menjadikan syair bacaan ni dibaca oleh seluruh umat Islam. Cuma persoalan di sini dia kata, ya Allah, saya tidak layak untuk mendapat syurga Firdaus. Ini sebagai merendah diri, sebab kita sebenarnya para jemaah, kalau dilihat syurga ni pun bukan, kita tidak berhak. Sebagaimana Rasulullah sendiri menyebut bahawa la yadkhulul jannah bi'amalihi, kita tidak akan masuk syurga dengan amalan kita. Jadi para sahabat merasa hairan, ya Rasulullah, kita tidak boleh masuk syurga dengan amalan, tapi bagaimana kamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, walaupun saya, melainkan dengan rahmat Allah dan pengampunan daripada Allah. Jadi syurga ni sebenarnya bukan milik kita, ini sebagai kurniaan rahmat Allah. Ini syurga Tuhan punya lah. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai rahmat, kurniaan, anugerah Allah kepada kita. Jadi di sini mengajar kepada kita jangan sombong lah. Maknanya kalau kita dah banyak beramal, banyak pergi haji, banyak pergi umrah, banyak bersedekah, banyak pergi masjid, banyak berzikir, banyak selawat, jangan kita sombong mengatakan, ini syurga milik aku. Jangan. Kita berkata sebagaimana kata Nabi Ibrahim AS, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan soleh kita. Itu adab kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun banyak amalan soleh kita, tetap berhadap kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, terima amalan soleh kita. Jadi Rasulullah memberitahu, memang amalan ni penyebab. Ini kena faham. Amalan kita ni penyebab untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Dan dengan rahmat Allah Ta'ala dikurniakan kepada kita syurga. Ini kita kena faham. Sebab ini adab kita dengan Allah Ta'ala kena faham betul-betul. Jangan sampai, maaf cakaplah, macam iblis yang mana dia merasakan dia dah banyak ibadah. Ni kisah sejarah iblis dulu. Memang betul dia banyak ibadah, akhirnya dia berani nak melawan Allah Ta'ala pasal dia rasa sombong dengan ibadah. Jadi jangan macam gitu. Tetap merendah diri, seberapa banyak ibadah kita, merendah diri, minta pada Allah, taqabbal minna, terima amalan soleh. Jadi di sini para penonton rahimakumullah, balik semula tajuk berkenaan Rasulullah tentang tadilah bacaan qasidah tadi. Sebenarnya kita boleh masuk syurga Firdaus dengan rahmat dan dengan, insya-Allah nanti akan diterangkanlah
cara-caranya. Cuma di sini akan diterangkan dahulu 7 kelebihan syurga Firdausil A'la di antara syurga-syurga yang lain. Ini yang Rasulullah suruh kita minta syurga Firdaus. Jangan kita minta syurga yang paling rendah pula. Ya Allah, dapat masuk syurga yang paling bawah pun tak apalah. Makcik-makcik, tuan-tuan, jangan doa macam itu. Doa, Allahumma inni as'alukal firdausil a'la. Ya Allah, kurniakan kepada kami syurga yang paling tinggi. Sebab apa pula? Sebab Allah itu Al-Wahhab, Al-Karim, Ar-Rahim. Allah Ta'ala maha pengurnia, penganugerah, memberikan. Allah Al-Ghani. Allah tu maha kaya. Jadi makna nak berikan syurga Firdaus kepada kita benda yang biasa saja, tapi memang di sisi Allah tu bernilai untuk kita lah. Baik, sekarang kita lihat pertama sekali kelebihan syurga Firdaus daripada syurga-syurga yang lain sehingga Rasulullah menyuruh kita minta. InsyaAllah kalau kita minta, insyaAllah Tuhan akan kasih. InsyaAllah, cakap insyaAllah. Pertama sekali, dia adalah syurga yang paling tinggi dan yang terbaik, paling hebat, yang paling tinggi darjat dan yang terbaik. Sebab itu ada hadis menyebut fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Makna syurga yang paling tinggi darjat, dan wa awsatuha ni kalau terjemah bahasa Melayu makna yang pertengahan. Maknanya dia ibarat macam, ini pun hadis nak kena faham betul-betul. Maknanya Rasulullah memberi gambaran macam ni, macam istana. Istana orang-orang dulu ni, kalau nak tahu cantik istana tu, kena pergi masuk dalam istana, tengok tengah-tengah dia, baru kita tahu itu cantik. Istana bukanlah buka pintu tu cantik, dia kena masuk dalam, nanti ada kawasan tengah dia tu, ada dia punya air pancuran, ada taman-taman, ada bunga-bunga, ada katil. Selalu istana tu dilihat kecantikan di kawasan tengah dia. Jadi Rasulullah memberitahu dia yang paling tinggi darjat dan yang paling terbaik. Sebab ada orang ni dia dapat kereta yang hebat, kereta yang first standard lah, tapi dia bukan kereta yang terbaik. Jadi Rasulullah nak terangkan ini yang paling tinggi darjat dan yang terbaik. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Sebab itu apabila saya dulu pernah jugalah dapat melihat peninggalan istana lama orang-orang Islam. Sekarang punya istana saya tak tahulah, tapi ada satu istana lama orang-orang Islam sewaktu di Spain, di Andalusia, di Asbania. Dulu kita tahu Spain ni dikuasai, bahagian selatan tu dikuasai oleh orang-orang Islam berapa ratus tahun. Jadi dapat jugalah tengok pergi satu tempat namanya Granada. Dulu dipanggil Granada, tapi orang Spain dah namakan dia Granada. Sekarang ada lagi dia punya istana lama, dan satu lagi kehebatan istana ni, Allah Ta'ala pelihara istana ni sehingga kan musuh tak dapat naik. Dia di atas bukit. Kisah ni memang cukup luar biasa. Cuma yang saya nak tertarik di sini, apabila masuk istana lama ni milik raja-raja orang Islam di Spain dulu, Andalus, saya lihat waktu masuk biasa-biasa, tapi apabila pergi tengah-tengah istana tu, baru nampak dia punya cantik dia. Terpegun dengan kecantikan dia punya tanaman dia, air pancuran dia, air macam mana air boleh mengalir masuk ke istana. Kemudian ada dia punya taman dia, ada dia punya katil-katil. Jadi memang dia panggil tempat yang paling cantik istana lama tu, tempat di tengah-tengah. Sekarang punya istana saya tak tahu, tak dia benar, kita pun tak boleh masuk, mana kita tahu. Jadi pertama sekali para jemaah, antara sebab Rasulullah galakkan kita minta syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi darjat dan yang terbaik. Ada yang terbaik tapi tak, standard tak tinggi. Jadi kita nak yang paling hebat dan paling terbaik, yang paling bagus. Semua paling lah. First, macam istilah kita orang Singapore, kalau boleh kita nak the first tu lah, airport the first lah, apa lagi ni first lah, semua first. Mudah-mudahan lah, insyaAllah kita minta pada Allah, kita biar first dari segi airportnya, apa kapal terbang ke apa pun, tapi akhlak pun nak kena first juga. Jangan ini first, kita punya akhlak pula yang paling mundur. Ini yang kadang-kadang saya dengar dalam bancian. Maaf saya keluar tajuk sikit. Bancian menunjukkan bahawa rakyat Singapura orang yang kurang ceria. Apa hal pula ni? Orang Singapura rakyatnya kurang gembira. Standard bawah pula lagi. Yang saya agak lucu, orang
Filipin antara rakyat yang gembira. Ada negara Afrika, negara yang paling bahagia. Habis Singapore standard. Habis airport dia first lah, itulah first lah, ni first. Jadi kita kalau boleh biar first dari segi material, tapi akhlak kita, happy kita pun first juga. Jangan kita yang paling mundur happy, tapi first pula dari segi material, dari segi kemajuan. Jadi nak kita dua-dua lah. Baik, ini pertama para jemaah, perbezaan, 7 perbezaan antara Firdausil A'la dengan syurga-syurga yang lain. Baik, yang kedua, ini satu lagi kehebatan syurga Firdaus ni. Ini sebagaimana Al-Quran pun ada sebut, hadis pun ada sebut, bahawa syurga Firdaus ni antara syurga yang tinggi ni, dia ada bilik-bilik. Dia panggil ghurfah. Cuma kita jangan bayangkan bilik ni, kita bayang bilik HDB ke, bilik kondo. Ini ghurfah ni Rasulullah memberitahu, inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf. Rasulullah menggambarkan bagaimana nanti syurga yang paling tinggi ni, dia ada bilik-bilik yang boleh dilihat oleh orang-orang syurga yang paling bawah, tapi dilihat ni dalam bentuk seperti bintang-bintang berkelipan antara yang lalu antara ufuk timur ke barat, barat ke timur. Macam sekarang kalau kita tengok macam bintang-bintang, Singapura ni nak tengok bintang ni kalau hujan susah lah. Ada negara-negara saya perasan dia punya nampak bintang tu very clear lah. Jadi nampak cantik dia boleh lalu sini. Lagi kalau dekat kutub utara tu yang ada apa? Yang ada, saya tak tahu dekat Norway ke dekat mana, kita boleh lihat macam apa, dia punya malam-malam tu macam awan warna-warni bergerak-gerak. Jadi Rasulullah menggambarkan apabila syurga yang standard di bawah ni melihat ahli Firdaus dan mereka ada ghurfah-ghurfah ni, bilik-bilik yang dipanggil bilik lah istilah kita. Jadi ibarat macam bintang-bintang yang cantik, kecil-kecil dia lalu ke barat ke timur. Jadi menerangkan tentang kehebatannya, ketinggian darjat al-ghurfah itu. Ghurfah, satu golongan yang masuk dalam kamar-kamar ghurfah. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini sudah tentu ketinggian darjat ini tempat para nabi-nabi dan rasul. Jadi Nabi SAW menyebut betul. Cuma ia juga, ini berita baik untuk kita para jemaah. Ia juga bagi mereka yang iman billah, mereka yang beriman kepada Allah, wasaddaqul mursalin, dan mereka yang membenarkan para nabi-nabi. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita ni, kita beriman dan membenarkan para nabi-nabi. Kita benarkan Rasulullah, benarkan Nabi Isa, Nabi Musa. Satu-satunya agama Islam, umat Nabi SAW yang membenarkan nabi-nabi, berbeza dengan umat sebelum ini ataupun agama sebelum ini, yang mana Nasrani, Yahudi, mereka tidak iktiraf Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling saya agak hairan, saya tengok dekat YouTube para jemaah. Sekarang YouTube ni Masya Allah macam-macam ada. Mereka bertanya kepada golongan orang-orang Yahudi di Palestin. Ini umum lah, kita boleh lihat. Mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi di Palestin, mereka percaya tak tentang Jesus? Kalau ditanya pada kita orang Islam, kita beriman dia seorang Nabi yang mulia, kita tak boleh menghina. Jadi mereka menjawab orang Yahudi, dia kata, who is Jesus? Cara bercakap itu, kalau istilah kita macam kurang adab lah makna. Siapa dia? Manusia biasa ni, apa ni, percaya bukan-bukan ni orang. Jadi berbeza. Jadi kita para jemaah membenarkan para nabi-nabi. InsyaAllah mudah-mudahan termasuk dalam golongan al-ghurfah tu. Ini yang Rasulullah memberitahu berkenaan kelebihan syurga Firdaus yang ada ghurfah-ghurfah. Terjemah Melayu ni bilik. Bilik ni macam tak sedap. Ghurfah ni macam satu tempat yang luar biasa, cantik, yang tak tahu macam mana keadaannya. Mana dilihat oleh syurga yang bawah ni berkelipan, cantik luar biasa lah. Itu keadaan di sana. Besok-besok tengoklah nanti ibu-ibu, tuan-tuan, besok-besok dah pejam mata, tengoklah sendiri. Mudah-mudahan dapat ghurfah tu, syurga Firdaus. Baik, yang ketiga. Ini yang ketiga lagi hebat. Ini boleh, di sini boleh menerangkan sebab apa kita boleh hidup dalam syurga ni kekal. Istilahnya khalidina fiha, kekal. Sebenarnya maksud kekal di sini sebab dia punya jarak, luasnya syurga ni terlalu luas. Nanti saya akan terangkan. Baik, yang ketiga ni perbezaan syurga Firdausil A'la
dengan syurga-syurga yang lain lebih bawah, iaitu ia terletak di bawah singgahsana Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, di mana terletak syurga Firdausil A'la, syurga yang paling tinggi, Rasulullah sendiri menyebut arahu fauqahu arsyur rahman, aku melihatnya di mana syurga Firdaus ni di atasnya singgahsana Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau nak faham, kita faham gini sajalah, nak terangkan luasnya syurga Firdausil A'la, dan sebab itulah kita akan hidup kekal. Maksud di kekal ni pasal terlalu luas, insya-Allah saya akan terangkan. Baik, saya terangkan begini sajalah. Kita lihat alam ni saintis mengatakan, ni saintis lah, mereka kata antara satu galaksi dengan satu galaksi, istilah daripada satu tempat ke tempat, bintang-bintang yang jauh ni, dia mengambil masa jarak perjalanan bukan dengan jalan kaki, dengan naik helikopter ke dengan kereta, kapal laju ke apa, dia dengan cahaya matahari, kecepatan cahaya, yang mana antara galaksi dengan galaksi dia punya jarak bilion tahun. Bayangkan, ni baru alam dunia ni. Daripada dunia nak pergi satu galaksi yang lain, kita nak pergi bintang Marikh, bintang Mars ni, sekarang semua orang tengah berlomba-lomba. Amerika, India pun nak hantar juga. Makan masa 6 bulan. Padahal tu antara bintang yang paling dekat dengan dunia ni. Itu pun ada kawasan ni, nak sampai tu 6 bulan saja. Kalau tidak, sampai 2 tahun. Jadi bayangkan galaksi ni perjalanan bilion tahun, cahaya, kecepatan cahaya. Ini kecepatan cahaya. Kalau jangan jalan kaki lagi berapa trilion tahun para jemaah. Jadi ini bayangkan antara galaksi dengan galaksi. Rasulullah membayangkan alam ini yang dah luas dibandingkan dengan Al-Kursi, yang mana Allah Ta'ala menciptakan satu makhluk namanya Al-Kursi. Bukan tempat kursi saya duduk ni. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi. Kursi ini Allah Ta'ala ciptakan satu makhluk yang mana luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Ibarat Rasulullah kata 7 langit lah, sab'a samawat, 7 langit seperti 7 batu dicampakkan di tengah-tengah padang. Padang itu Al-Kursi. Bayangkan alam ni antara satu tempat dengan satu tempat, bilion tahun perjalanan cahaya. Bukan dengan jalan kaki. Cahaya jauh jarak. Tapi dibandingkan dengan Al-Kursi, kursi itu lagi besar lagi. Kemudian Al-Kursi dibandingkan dengan Arsyur Rahman, singgahsana Allah Ta'ala. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Al-Quran ada sebut Tuhan yang memiliki singgahsana Allah Ta'ala yang luas. Al-Kursi ni ibarat satu batu yang kecil dicampakkan di tengah-tengah padang. Itulah padang Arsyur Rahman, singgahsana Allah. Al-Kursi itu satu batu kecil. Bayangkan 7 langit alam ni dahlah kecil dibanding dengan Al-Kursi. Al-Kursi dibanding dengan Arsyur Rahman lagi luas. Jadi di sini tuan-tuan para jemaah kita dah boleh faham. Maknanya kalau Arsyur Rahman, maknanya Firdausil A'la ni di bawah singgahsana Allah Ta'ala. Makna tempat ni terlalu luas. Makna kalau alam ni perjalanan berbilion-bilion tahun dengan kecepatan cahaya. Bagaimana dengan Arsyur Rahman? Maknanya daripada hujung ke hujung Firdausil A'la mungkin makan masa trilion tahun. Sebab itulah dinamakan masuk syurga ni khalidina fiha abada. Kita akan masuk kekal. Pasal apa? Daripada hujung ke hujung ni, contohnya lah, bayangkan daripada Singapura nak pergi hujung dunia, pergi Hawaii contohnya, makan masa trilion tahun. Lepas tu nak patah balik lagi Singapura, trilion. Itulah syurga para jemaah. Mana kekal. Nak bayangkan macam mana kehidupan dalam syurga yang terlalu lama. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya, bukan saja kekal saja, dalam penuh kenikmatan. Kita ni bayangkan tuan-tuan, kalau nak hidup kat dunia kekal, saya rasa semua orang tak nak. Susah hidup ni. Dengan sakitnya, saya bayangkan perbezaan syurga biasa ni dengan dunia. Dunia ni masalah boringnya, jelaknya, penatnya, putus cintanya, hampanya, orang yang dengkinya, sakitnya, sakit jantungnya, tercekik tulang, orang yang risau, murung, stres dan macam-macam. Tapi dekat syurga, yang paling menarik saya terbaca iaitu dalam syurga ni tak ada tidur.
Ini satu perkara yang menarik. Memang kalau kita lihat syurga tak ada jelak, tak ada boring, tak ada putus cinta, tak ada hampa, tak ada hasad dengki, tak ada sakit gigi, sakit jantung, kolesterol, apa ni kencing manis, potong kaki, dan sebagainya, patah kaki, tak ada. Jadi ini kita bayangkan bagaimana syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tidak ada tua. Dan kadang-kadang kita nak menikmati satu-satu perkara nikmat tu, makanan contohnya, kadang-kadang makan masa bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun. Jadi ini yang syurga biasa. Bagaimana dengan syurga Firdausil A'la, para jemaah. Jadi di sini kita boleh bayangkan dalam syurga tak ada tidur. Jadi ada ulama menerangkan sebab apa tak ada tidur? Sebab tak ada time nak tidur. Kalau nak tidur pasal apa? Penuh kenikmatan. Macam sekarang lah saya lihat ada orang sampai dah terlalu sibuk, tidur pun tak ada masa. Itu sibuk benda yang tak ada nikmat. Ini sibuk dengan kenikmatan, nak tidur pun. Jadi tidak mana kita tak ada masa sampai nak tidur sebab dalam kehidupan dalam kenikmatan. Sehingga kan dalam Al-Quran menyebut ucapan yang paling banyak disebut dalam syurga ni, salamun salam, selamat. Itu yang banyak diucap pasal kehidupan penuh dengan kenikmatan. Kita tak tahu macam mana, wallahu alam. Sebab itu Allah Taala ingatkan kepada kita, fastabiqul khairat, kita kena berlomba-lomba beramal soleh. Berapa ramai orang dah meninggal, dalam Al-Quran sebut mereka nak balik kat dunia rugi sebab tinggal ibadah, rugi pasal tak nak sedekah. Bagi mereka yang ada duit banyak tu, banyakkanlah bersedekah. Jangan sampai dah meninggal baru nak menyesal, alamak saya duit banyak tapi tak nak bersedekah. Sebab bersedekah ni mengangkat lagi darjat kita, mudah-mudahan ke syurga Firdausil A'la. Baik, yang ini yang ketiga, ni penyebab makna kehidupan kita trilion-trilion tahun dalam syurga, itu yang menjadikan kita ni khalidina fiha, kekal, dan tidak ada tidur lagi para jemaah. Tidur, dan orang pun problem. Sekarang orang banyak susah tidur, insomnia apa. Baik, yang keempat, ini satu lagi cukup luar biasa. Syurga Firdaus ini dibanding dengan syurga yang lain, di situlah kita dapat melihat yang paling nikmat sekali, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita mempercayai bahawa nanti dalam syurga Firdaus kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala paling nikmat. Mungkin ada orang akan bertanya, sebab apa pula melihat Allah Ta'ala yang paling nikmat? Saya kasih contoh gini sajalah untuk kita faham. Dalam Al-Quranul Karim menceritakan tentang Nabi Yusuf AS. Ni surah Yusuf ni satu-satunya surah yang menceritakan seorang Nabi daripada kecil sampai berjaya. Khusus Nabi Yusuf. Ini buat pengajaran untuk kita. Nabi Yusuf AS sebab kesabarannya, ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi Yusuf ni kita tahu orangnya, Al-Quran sebut iaitu tampanlah cantik, sehingga kan, ni yang saya nak terangkan di sini, sehingga kan wanita-wanita istana yang melihat Nabi Yusuf AS, sehingga kan terpotong tangan pun tak rasa sakit. Nak katanya Zulaikha yang isteri kepada raja, katanya lah wallahu raja Mesir ketika itu dia dah berumur, jadi isterinya muda. Masalah, jadi Nabi Yusuf pun muda. Jadi dia nak goda Nabi Yusuf tak nak. Jadi berita tersebar dekat istana, apalah bininya raja ni tergila-gila dengan hamba ni lah Yusuf. Jadi Zulaikha, katanya namanya Zulaikha, dia pun marah, dia panggil semua wanita-wanita ni semua, siapkan buah dengan pisau. Sekarang tengok Yusuf. Masing-masing, hasya lillah, Al-Quran kata mereka terpanjat. Ini bukan manusia, ini malaikat. Sambil tengok tu dia potong buah, padahal tak potong buah, dia potong tangan dia, tak rasa sakit. Ini baru nikmat dunia melihat Nabi Yusuf. Orang perempuan lah. Kita pula kat dunia lain pula kalau tengok perempuan. Bayangkan dunia sampai macam gitu, nikmat melihat sesuatu sehingga lupa potong tangan, tak rasa sakit. Bayangkan bagaimana syurga. Bayangkan bagaimana bidadari, bagaimana orang perempuan pula melihat laki-laki kat syurga. Yang laki-laki kita syurga melihat bidadari, kita tak tahu, tapi insya-Allah Tuhan akan pelihara kita. Tak adalah sampai terpotong tangan, terpotong kepala pasal tengok nikmat syurga ni, pasal terlalu nikmat. Allah pelihara kita. Bayangkan sekarang melihat nikmat syurga dengan nikmat kat dunia tadi. Sekarang bayangkan melihat Allah Subhanahu Wa Taala.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu cantik, mulia, yang sempurna dan sebagainya. Jadi di sini barulah kita nak gambarkan bagaimana nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebut yataladzal a'yun, di alam syurga ni apa yang kita nampak semua seronok, semua cantik. Kalau kat dunia ni, tengok depan pun, tengok kiri ni berabuk lah, ini kotor lah, itu ni. Jadi di syurga semua kita nampak semuanya cantik. Jadi sebab tu semuanya keindahan, kenikmatan, wallahu alam, tak tahu macam mana. Jadi syurga Firdaus satu-satunya menurut hadis tempat di mana melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima para jemaah, perbezaan syurga Firdausil A'la dengan syurga-syurga yang lain, maknanya di situ terpancarnya air-air sungai syurga. Bermulanya air-air sungai syurga ni daripada syurga Firdaus. Di ibarat macam air terjun di gunung. Ini satu perkara yang cukup luar biasa. Macam mana, daripada mana air datang daripada atas gunung tu, tiba-tiba air terjun turun ke bawah. Sebab itu Al-Quran ada menyebut wa innahu la yatafajjaru minhul anhar. Daripada batu-batu tu boleh keluar air-air yang memancar. Sebab Allah Ta'ala nak membezakan antara orang yang hatinya membatu, hati keras, degil, dengan batu-batu yang kadang-kadang ada kebaikan. Batu-batu kat gunung ni, mereka batu-batu ni boleh mengeluarkan air, macam air Zam-Zam tu. Mana datang air Zam-Zam? Jadi kalau mengikut ayat Al-Quran, datang daripada batu-batu. Jadi gunung-gunung ni boleh mengeluarkan air daripada atas lagi, jatuh jadi air terjun. Dan apa kehebatan? Mungkin ada orang tanya, kalau bermulanya air sungai daripada syurga Firdaus, apa dia punya kehebatannya? Kehebatan macam gini sajalah. Dia ibarat macam benda yang paling baru kita dapat lah. Mana kalau kita duduk di atas, contoh gunung, air yang keluar tu air yang paling bersih. Sebab air-air yang jatuh-jatuh ke bawah tu, kadang-kadang ada orang dah pakai, ada orang guna dan sebagainya. Jadi ini nak menggambarkan, ini baru dunia, bagaimana syurga yang terawal itu yang terbaik. Sebagai contohnya juga, iaitu macam kereta terpakai lah. Rumah terpakai, rumah yang sudah ditinggal orang, kereta dah terpakai, walaupun Jaguar, Mercedes, BMW, wah ni baru punya electric car, cantik, yang baru tu orang nak. Tapi kalau dah orang pakai setahun 2 tahun, kita rasa macam alamak ni, maaf cakap lah, ni bekas orang. Tapi yelah, ada juga standard, tapi yang baru tu orang nak. Ini nak gambarkan bagaimana syurga Firdausil A'la yang kita tak tahu lagi macam mana keadaan dia. Rasulullah kata apa yang kita terbayang tentang syurga, tentang nikmat syurga, itu pun tak sama, tak boleh dibayangkan sekarang. Baik, yang keenam antara kehebatan syurga Firdaus, di situlah tempat para nabi-nabi dan rasul-rasul, orang-orang saleh, orang mati syahid, was-siddiqin, orang-orang yang dipanggil ar-rafiqil a'la, golongan teman-teman yang paling hebat. Kita kalau kat dunia, teman-teman kita siapa? Kita mungkin teman ini, teman. Kalau orang businessman, dia kumpul dengan orang businessman. Kalau orang politician, dia buat politician. Tapi di sana Allah Ta'ala menamakan mereka ini ar-rafiqil a'la, teman yang paling tinggi darjat. Para nabi-nabi dan rasul, orang-orang salih. Ini sebagaimana Al-Quran menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya akan dikumpulkan bersama para nabi-nabi, siddiqin, orang-orang syahid dan orang-orang salih, insya-Allah. Jadi bayangkanlah. Jadi ini yang mata kita masih lagi boleh melihat, kita masih ada lagi bernapas kat dunia ni, kita usahalah untuk beramal salih, beribadah, tolong orang, menderma, buat amal-amal kebaikan, berzikir dan sebagainya. Ini semua mudah-mudahan menjadikan kita mendapat Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan yang akhir sekali, yang ketujuh, Rasulullah memberitahu bahawa syurga ni secara umumnya ada 100 darjah, 100 darjat. Ya Allah, 1 darjat tu dah mulia. Rasulullah menyebut syurga ini secara umum dia ada 100 darjat.
Allah Ta'ala siapkan bagi orang yang berjuang fisabilillah. Dan Al-Quran menyebut antara golongan orang yang berjuang fisabilillah dengan menggunakan harta. Walladzina yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Mereka yang berjuang fisabilillah dengan harta. Para jemaah, hari ini kita lihat banyak orang-orang Islam yang susah, pelarian. Sekarang winter pula, nak masuk musim sejuk dekat Syria, dekat Yaman. Jadi banyaklah membantu dengan harta kita. InsyaAllah kita akan mendapat 100 darjat dalam syurga dan syurga Firdaus yang paling tinggi. Jadi bagi mereka yang ada harta ataupun bagi mereka yang tak ada duit pun dapat bayar $1 ke $5 pun jadilah. Al-Quran menyebut sama ada kita ada harta ke kurang harta, biar sentiasa menderma fis sarra'i wad dharra, ketika susah, ketika senang derma. Yang senang derma lebih $100, $1000. Yang tak ada duit $1 pun tak apa. Sebab kelebihan ni luar biasa, mendapat 100 darjat dalam syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus al-A'la. Bayangkanlah para jemaah, ini orang yang berjuang fisabilillah dengan harta. Dan akhir sekali para jemaah, ini 7 perkara yang membezakan syurga Firdaus al-A'la dengan syurga-syurga yang lain. Ini secara umum lah, sebenarnya banyak lagi. Cuma persoalannya sekarang ialah, apakah dia cara paling mudah untuk mendapat syurga Firdaus? Orang Singapura ni, orang kita sekarang ni, semua nak simple. Makan pun nak cepat. Hamburger, cheeseburger, semua makanan segera. Maggi semua cepat. Nak masak bungkus makan. Sekarang pakai food grab ke apa grab, semua nak cepat. Jadi sampaikan soalan timbul, apakah cara paling cepat, paling mudah nak dapat masuk syurga Firdaus? Yang paling mudah insya-Allah lah, ini menurut hadis, yang paling mudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang ke susah? Kalau berdoa pun kata susah, tak tahu nak cakap apa lagi orang Singapura ni. Jadi yang paling mudah sekali berdoa. Apa dalilnya? Rasulullah memberitahu alaihi salatu wassalam, idza sa'altumullahal jannah, jika kamu minta kepada Allah Ta'ala syurga, mintalah al-Firdausil A'la. Di sini menunjukkan apa hadis ni? Berdoa. Kalau kamu minta pada Allah, minta syurga Firdausil A'la. Janganlah minta syurga yang paling rendah. Macam kadang-kadang ada orang kita ni kata, alah tak apalah, dapat ini sikit pun jadilah. Syurga jangan. Dunia mungkin tak kisahlah. Syurga tak boleh. Syurga kena minta betul-betul. Ya Allah, kurniakan kepada kami Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Manalah tahu tuan-tuan ada jemaah masjid Darul Makmur ke siapa-siapa, dia angkat tangan. Amin sekali, semua orang Singapura lah. Masyarakat Islam semua masuk syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu penting minta doa daripada orang-orang saleh. Jadi kalau sekiranya kita tak reti nak berdoa pun susah lah. Kita minta kepada orang-orang saleh, imam-imam masjid, biar bacakan doa, kita aminkan sajalah. Ini setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Hari ini kita celik bernapas kat dunia, besok-besok kita tutup mata. Nanti baru kita teringat. Kita dah meninggal, nanti kita teringat. Alamak, dulu kat Masjid Darul Makmur, alamak ponting sembayang. Alamak dulu, menyesal. Jadi kita jangan sampai menyesal. Dah meninggal, menyesal buat apa? Sekarang masih bernapas, kita buatlah kebaikan. Baik, saya akhiri dan nak masuk isyak ni. Terima kasih tuan-tuan. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.